Tuan-tuan puan-puan, kita mulakan majlis dengan falsafah Alhamdulillah. Kenapa dimulakan Alhamdulillah? Setiap majlis, setiap doa, setiap salat kita akan mula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa tak dapat tiga? Sebab tiga perkara. Pertama, sebab apa makcik? Sebab kita masih hidup Kita masih hidup. Semua hidup lagi kan? Alhamdulillah. Kita masih hidup, maka ucap syukur. Kenapa hidup? Imam Ghazali rahimahullah kata apa? Diberikan manusia itu, anak Adam itu nyawa untuk dua perkara. Pertama, tambah amal kebaikan, yakni buat amal kebaikan, tak kisahlah kerja pun amal kebaikan, makan pun amal kebaikan. Innamal a'malu binniyat. Kalau makan untuk amal ibadat, untuk ada tenaga, maka amal untuk amal kebaikan. Dan kedua, untuk apa? Untuk istighfar. Makcik ada nyawa ni. Oh, makcik rajin nulis bagus. Bagus. Tak apa makcik, terus. Sebab pakcik-pakcik semua ni memang Imam Syafi'i. Tak apa pakcik, jangan risau. Ada ulangan. Boleh tengok balik. Makcik sebab apa pertama? Sebab nak amal ibadat, tambah amal ibadat. Apa-apa semua amal ibadat. Ada amal ibadat umum, ada amal ibadat khusus. Yang khusus solat, puasa. Amal ibadat umum apa? Pergi kerja, layan anak, itu semua. Tu tak nak syarah kat sini lah. Lain kali kita syarah. Yang kedua, untuk tambah istighfar ataupun minta ampun kepada Allah. Ustaz, banyak mana? Baru ni saya ceramah dengan budak-budak YTN, Yayasan Tenaga Nasional Berhad, YTN. Diorang ni budak-budak scholarship, panggil beasiswa TNB. Dia budak-budak bijak Budak-budak bijak ni, kalau kita biasa main dengan budak-budak, tadi dengar cerita budak UPKK ni tinggal berapa ketui ni? Mana yang lain? Syahid dah. Tak apalah, kamu duduk sini diam-diam. Saya bila main dengan budak-budak ni, tuan-tuan haji sekalian, pakcik-pakcik, makcik-makcik, budak-budak sekarang cerdik diorang ni. Diorang tanya soalan bukan berfikir luar kotak dah. Dia buat kotak dia sendiri. Ya ji, sekarang kan budak-budak ada kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Tinggi betul soalan dia. Tinggi betul. Contoh soalan makcik soalannya ni, Ustaz, dekat mana Allah Ustaz? Itu biasa kan? Yang luar biasa soalan satu budak sekolah Putrajaya Presiden 9/1. Detail saya beritahu ni. Saya dijemput untuk mengajar akidah. Dia kata, Ustaz, betul tak Ustaz? Guru saya sebut, Ustaz saya sebut, kalau sebut kun fayakun, Allah boleh cipta apa-apa. Betul saya kata. Ustaz, Allah Maha menciptakan. Boleh tak Allah cipta satu batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Tu dia. Jangan marah diorang, sebab diorang ni memang generasi berfikir. Maka kita ni pula kena cerdik. Ustaz, boleh tak Allah cipta batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Saya tanyalah adik dengar ataupun terfikir soalan ni macam mana? Ustaz, saya tengok cerita Ustaz, Sun Wukong, dia kata. Pakcik tengok? Tak tengok? Oh, ni semua geng-geng al-kuliah ni tak tengok benda-benda lawa. Sun Wukong ni makcik, ni selingan sebab budak-budak sekarang cerdik diorang ni, ya Allah. Yalah, kalau tak kawal cerdik diorang ni, takut terbabas. Buat pelancaran tudung dekat kelab malam, risau. Ada rakaman. Ini yang masuk Facebook ni. Maksudnya dia kreativiti dia melampau. Saya kata, kamu tengok cerita Sun Wukong, Ustaz pun tengok dululah. Rupanya cerita Sun Wukong ni, tuan-tuan perempuan, kalau tahu, Sun Wukong ni ada khilaf lah. Khilaf juga. Ada yang kata dia dewa, ada yang kata dia syaitan. Pendekkan cerita, dia ni banyak buat kacau dekat syurga. Syurga diorang lah, bukan syurga kita. Syurga kita tak ada siapa berani buat kacau. Dia buat kacau, bila kena buat kacau, kena lempar kat dunia. Lepas tu kena letak batu atas dia. Oleh siapa? Dewi Guan Yin. Ustaz tahu semua ni, tahu sikit-sikit tuan-tuan. Bila Dewi Guan Yin letak atas batu, dia tak boleh bergerak tuan-tuan. Jadi itu seksaan untuk dia, beribu tahun dia duduk bawah batu. Maka dia fikir, sehebat-hebat Sun Wukong ni, sebab dalam cerita tu Sun Wukong lah watak utama, dia boleh kena hukuman batu. Maka boleh tak Allah? Memang Allah tak ada Tuhan lain, pada dia lah, pada kita. Maksudnya budak ni fikir memang Allah tak benda lain. Jadi boleh tak Allah cipta batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Saya kata kepada dia, senang tuan-tuan. Budak-budak sekarang main logik tuan-tuan. Dek, boleh tak manusia makan najis? Tai. Dia kata, tak boleh Ustaz. Boleh, buka mulut telan lah. Dia kata apa? Gila Ustaz. Saya kata, kalaulah manusia hilang kewarasannya, hilang sifat manusianya, hilang cerdik dia kalau dia buat benda bodoh, takkanlah Allah buat benda bodoh, sebab sifat Allah yang lain maha bijaksana. Bukan saja Allah maha menciptakan, Allah juga maha bijaksana. Maka Allah takkan cipta benda yang bodoh. Budak dia kata, Ustaz rare lah. Dia kata. Tuan-tuan perempuan yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, saya pergi YTN. Dan ini cerita YTN tadi. Budak-budak ni cerdik. Bila saya kata banyakkan istighfar, dia angkat tangan. Ustaz, berapa banyak? Budak-budak sekarang kena exactly. Dia tak nak kita ceramah terawang. Berapa Ustaz? Berapa? Saya kata Nabi SAW banyaknya istighfar 70 kali hingga 100. Banyak mana tak kisah, tapi ada minimum standard 70 hingga 100.
Kalau boleh cuba capai, cuba capai. Dia tak wajib, tapi cuba capai untuk sampai makam sunnah Nabi ataupun cinta Nabi. 70 hingga 100. Cuba. Ustaz, jujur pula makcik. Banyak sangat. Banyak sangat Ustaz. Memang banyak sangat sebab nampak angka 70. Kita buat strategi bijak sikit pakcik. Macam mana adik-adik sekalian yang depan-depan ni PKK, nak Allah sayang kan? Allah sayang 70 istighfar. Macam mana? Lepas solat 10. 10 lepas solat. Berapa waktu solat? 5 ke 6? 6 ke 7? Confused dah. 5 waktu solat. Dia macam tu tuan-tuan. Macam saya kat PU dulu dengan Ustaz Syahul. Soalan tu kita pernah dengar dah. Tapi bila depan kamera semua jadi gugup jadi gugup. Tuan-tuan perempuan 5 waktu solat bila darat dengan 10 waktu ataupun 10 kali setiap waktu jadi 50. 20 lagi 10 kali sebelum tidur, 10 kali lepas bangun tidur. Genap 70 sehari. Simple lah, simple. 10 nampak ringan insya-Allah. Maka sambil bawa kereta apa semua istighfar lagi. Itu tak payah kira. Yang kita kira minimum wage ataupun gaji minima. Macam tu lah tuan-tuan puan. Jadi Imam Ghazali kata apa? Pertama, kenapa kita mula majlis, mula doa, mula solat dengan alhamdulillahirabbil alamin, sebab apa? Nak tambah amal dan juga banyakkan istighfar. Yang kedua, kenapa kita mula majlis dengan alhamdulillahirabbil alamin? Sebab apa makcik pakcik? Bersyukur atas iman dan Islam. Kadang tak rasa tau. Tak rasa dalam hati. Syukur atas iman dan Islam, tak rasa. Sungguh tak rasa. Tahu dah, tahu Islam, tahu iman, tahu, tak rasa sampai hati. Kenapa? Sebab kita tak rasa kehilangannya ataupun tak rasa bersusah untuk dapatkannya. Macam kawan saya tuan-tuan perempuan, dia ada handphone 2 biji lah. Satu handphone dia sayang betul, satu handphone dia tak sayang sangat. Bukan tak sayang sangat, dia ambil sambil lewa lah. Kenapa? Yang satu tu dia beli dengan duit gaji dia kumpul 4 bulan, nak beli iPhone 7. Tu dia. Satu lagi biasa-biasa. Sebab apa? Mudah untuk belikan. Kenapa kita tak rasa syukur? Sebab kita senang dapat Islam ni. Lahir-lahir dapat Islam. Saya ada seorang kawan, ada rakaman ni tak boleh sebut nama dia. Kenapa Ustaz? Dia ni baru masuk Islam. Orang India ni, tak tahulah orang Penang tahu kot, orang India kalau masuk Islam kena pukul. Tuan-tuan tak percaya, tanya Datuk Dr. Farid Ravi. Yang ni saya boleh sebut nama sebab dia dah masuk Islam lama dah, dan dia dah jaharkan, dia dah terangkan memang dia Islam. Datuk Dr. Farid Ravi, saya dengar pada mulut dia sendiri, masa dia habis SPM dia nak masuk Islam, tapi tak cukup umur sebab Perlembagaan Malaysia 18 tahun. Maka cukupkan umur apa semua ni, elok-elok, ngam-ngam elok, 21 layak mengundi, barulah dia pergi daftar. Dia sebagai seorang Muslim kena pukul teruk. Saya 3 orang kawan India, 2 orang kawan India, 3 orang kawan Cina. Kawan Cina 2 orang ni masuk Islam, tak ada masalah. Sebab apa? Paling teruk pun Cina ni kalau masuk Islam kena boykot je dengan family dia. Tapi kena boykot dengan family ni kalau Cina ni besar lah, sebab dia orang jaga hubungan sesama dia orang tu kuat. Jadi kena boykot ni kena macam-macam lah. Tapi India tuan-tuan main nyawa tuan. Jadi kawan saya seorang ni, siapa saya nak bagi nama dia, bagi Ravi jugalah, tak boleh bagi tahu nama sebenar. Dia ajak saya untuk pergi tengok wayang. Saya ni jam sikit tuan-tuan tengok wayang, malas. Sebab apa? Tengok belah kiri budak tengah bercumbuan. Geram tuan-tuan. Dia orang bukan tengok wayang tuan-tuan, dia orang buat wayang. Geram tuan-tuan. Saat tu saya kata, malah lah, sakut tersasul nama dia tuan-tuan. Malah Ravi, saya kata kat dia. Rahmat, jomlah, kau bantulah aku sikit, kita nak kenal-kenal, lama tak jumpa. Kami dah tak jumpa 11 tahun tuan-tuan. Pendekkan cerita, 11 tahun tak jumpa. Saya pun pergi tengok. Dia kata, Rahmat, jom tengok cerita Pengabdi Setan. Allah tuan-tuan, cerita benda ni tuan-tuan. Cerita macam Indonesia tuan-tuan. Budak tu tengah solat, syaitan lalu bawah je. Teruk betul cerita ni. Saya layan tuan-tuan, pendekkan cerita. Pendek, bila saya cakap pendek cerita jangan percaya sebenarnya panjang juga cerita tu. Saya pun bawa kawan saya ni tengok, saya pun mengantuk tuan-tuan tengok cerita tu. Habis tu lunch, makan tengah hari. Tengah makan tengah hari, kawan saya ni Ravi ni cakap apa kat saya? Rahmat, kau tak terasa berdosa ke Rahmat? Tu dia. Masa tu saya ingat dia masih lagi kafir tuan-tuan. Masih lagi belum Islam, not yet Muslim. Kalau Zifu Nasir kata, jangan panggil kafir, boleh. Memang Quran suruh panggil kafir. Tapi kalau ikut harmoninya panggil not yet Muslim. Bukan non-Muslim, not yet Muslim. Belum lagi Muslim. Dia kata, Mat, kau tak rasa berdosa ke Mat? Kenapa berdosa apa ni? Saya pun tuan-tuan pandang dia, kenapa berdosa Mat? Kita kenal lebih 11 tahun Mat, tapi tak pernah pun sekali kau cerita pasal Islam pada aku. Allah, hang nak tahu pasal Islam? Saya kata, nak tahu pasal Islam. Saya ni tuan-tuan cakap Kedah Uduh tuan-tuan. Makcik saya pernah panggil ni langsir tu langsiak. Langsir kau cakap Mat, tak payah cakap Kedah Mat, Uduh cakap utara. Langsir kan, tirai kan. Tuan-tuan perempuan, kawan sini kata apa? Rahmat, tak payah dah, kau dah terlepas peluang.
terlepas peluang nak Islamkan seseorang, aku dah masuk Islam. Saya kata alhamdulillah, saya kata kat dia, Ravi, alhamdulillah. Saya kata, tapi Rahmat, aku nak sampaikan satu benda. Korang kena banyak syukur sebab korang dah Islam pada kecil. Kenapa? Dia kata, mula tu dia serius tuan. Pertama Rahmat, kau masuk Islam pada kecil, engkau tak payah susah-susah macam aku nak menghafal banyak benda. Al-Fatihah nak hafal, lidah aku ni pula susah nak baca Al-Fatihah Rahmat. Lidah India ni Rahmat susah terbelit-belit. Lepas tu Rahmat nak hafal rukun, nak hafal ini semua, penat Rahmat, penat, dia kata. Saya kata apa, jangan macam tu Ravi, dia kata. Sebab aku kenal seorang yang mu'alaf tapi alim daripada agama lebih pada aku. Alim dalam agama lebih pada aku. Siapa? Datuk Dr. Farid Ravi, tuan-tuan. Datuk Dr. Farid Ravi ni tuan-tuan perempuan mu'alaf tapi PhD dalam bidang agama. PhD bidang agama tu, makcik, dia mu'alaf, alim. Kita bukan mu'alaf tapi malas mengaji. Maka kita mu juga bukan mu'alaf, mu malas. Mu malas tuan-tuan. Saya lah sama orang ni, saya tengah pulun buat master ni. Macam pengurusi sebut tak kahwin lagi apa, bukan apa, saya tengah pulun buat master ni. InsyaAllah doakan buat master, waktu nak buat PhD pula. Sebenarnya bukan, dia silap kata saya belum kahwin. Dengar dulu pantun saya, tak kenal maka tak cinta, sudah kenal jangan jatuh cinta. Kerana piur rahmat sudah berpunya. Piur rahmat ini milik Allah yang Esa. Itu dia. Maksudnya kita ni jangan rasa kesorangan lah tuan-tuan perempuan. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung. Macam jual diri sendiri pula tak. Nak apa, kita semua ada impian kita masing-masing. Saya kata Datuk Dr. Farid Ravi malu tuan-tuan. Malu kenapa tuan-tuan? Mu'alaf tapi alim, rajin, semua kat dia lah. InsyaAllah nanti lain kali pula jamai sini. Tuan-tuan perempuan, Datuk Dr. Farid Ravi ni ikon kepada kawan saya sekarang. Tuan-tuan tahu siapa nama dia? Bila dia tukar kepada Islam, nama dia sekarang adalah Salman Al-Farisi. Kenapa saya kata? Aku nak mencontohi kesusahan, kepayahan Salman. Salman ni bukan orang Arab sebab tu di belakang dia Al-Farisi, Parsi. Dia bukan orang Arab, orang Parsi. Parsi ni Europe lah. Sekarang ni bla-bla Iran sebenarnya, tapi dulu Europe. Tuan-tuan. Parsi tuan-tuan. Dia datang cari Nabi ke Mekah, ke Madinah, minta maaf, ke Madinah. Daripada Parsi ke Madinah ni jauh tuan-tuan, 1000 batu. Dia dalam perjalanan tu, kalau ikut sirah, kena jual, kena lelong, apa lagi, jadi hamba, tak bayar gaji, susah perjalanan dia. Tapi bila sampai tuan-tuan jumpa Nabi SAW, dia antara sahabat yang menyumbang daripada segi agama sangat dahsyat. Tapi bukan pada segi keilmuan. Dia ni dekat Parsi, antaranya perang Tabuk tuan-tuan. Yang perang apa nama, perang Khandaq, minta maaf, perang Khandaq, perang parit. Idea dia kata kami di Parsi kalau bertempur, kami akan gali parit sekeliling negeri kami supaya menyusahkan kemarahan musuh. Sebab idea tu tuan-tuan puan, umat Islam menang tuan-tuan puan. Ni hebat Salman Al-Farisi. Dan jalan perjuangan dia susah tuan-tuan. Maka kawan saya kata, pertama Rahmat syukur sebab apa? Korang tak payah susah-susah belajar agama, pada kecil dah belajar agama. Kedua dia kata, korang ni tuan-tuan puan, kamu semua boleh masuk dan reunion dalam syurga kembali dengan ahli keluarga. Kata, Mat, aku ni Mat, macam mana pun aku sayang mak aku. Dia kata, tapi aku tak boleh nafi lah Mat, sayang macam mana aku pun ada satu hakikat dalam agama ni. Sayang macam mana pun, mak aku adalah orang bukan Islam. Aku cuba untuk Islamkan Rahmat. Kau sabar, kau tunggu. Tapi Rahmat andai kata tak dapat Rahmat, mak aku dalam neraka, aku masuk syurga. Kita tuan-tuan, ni satu nikmat jadi Islam tuan-tuan, jadi iman. Nakal macam mana pun kita, masuk neraka kejap lagi, masuk 1000 tahun, 100,000 tahun. Jangan niat masuk neraka tuan-tuan, jangan. Tu salah. Sebab ada seorang budak kat sekolah, dia berfikir luar kotak, dia kata apa? Saya suka pergi sekolah tuan-tuan. Dia kata apa? Ustaz, kalau macam tu kita buatlah jahat banyak-banyak kat dunia ni, nanti orang masuk neraka, masuk balik syurga. Dia lupa iman boleh terbatal. Tapi itulah hebatnya agama kita ni. Bila kita solat, kita renew iman kita, renew syahadah kita bila tahiyat akhir dengan tahiyat awal. Tu renew tu 5 kali sehari renew rotek tuan-tuan perempuan. Supaya apa? Supaya kalau paling tidak pun tuan-tuan perempuan, kita ni nakal kat dunia ni tuan-tuan, kita akan kembali ke syurga. Tapi orang bukan Islam tuan-tuan,